Assalamualaikum dan salam sejahtera pembuka bicara. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana limpah serta perkenannya, maka kita dapat bersama-sama dalam talian bagi memeriahkan lagi program Showcase Bahan Pembelajaran Digital Bahasa Melayu BMMB 3182, Anjuran Jabatan Pengajian Bahasa Melayu dengan kerjasama PISMP BM 1621 dan PISMP PI Ambilan Jun 2021 Elektif Bahasa Melayu. Dengan kesempatan ini, pihak kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih di atas kehadiran para hadirin semua. Sebelum memulakan agenda kita pada pagi ini, untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, Showcase Bilik Selari 2 ini akan dibentangkan oleh kelas PI1 Ambilan Jun 2020 Elektif Bahasa Melayu. Tanpa melengahkan masa, kita menjemput kumpulan yang pertama iaitu kumpulan GOT7 untuk membentangkan bahan pembelajaran digital. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan tentang showcase kami iaitu berkaitan Google Site. Nama kumpulan yang diberi adalah GOT7 yang mewakili Girl of Tinker. GOT7 mewakili 7 orang di dalam grup ini yang terdiri daripada Hamizah Suraya, Huda, Natasha Iliani, Ifah, Farah, Arisa dan Raihana. Baiklah, kita teruskan dengan fasa setting iaitu fasa pertama S. Okey. Filem yang telah kami pilih adalah filem pendek berkaitan Legenda 5 Sekawan. Oleh itu, untuk melihat, bolehlah untuk melihat paparan filem pendek ini pada video yang telah disediakan. Baiklah, kita teruskan kepada target iaitu T, what issue. Apa itu isu? Isu yang kami pilih daripada berdasarkan filem tersebut adalah cabaran seorang guru mengenali murid bermasalah di sekolah dan elaborate. Yang pertama adalah kenapa murid mudah untuk berubah melalui percakapan guru ataupun sebelumnya telah dikenakan hukuman terhadap mereka. Dan yang kedua, adakah murid memahami input yang ingin disampaikan oleh guru mereka. Dan yang ketiga, bagaimana 5 orang murid yang terdiri daripada pelbagai kaum menjadi sahabat yang baik. Okay, seterusnya kita pergi kepada generalization iaitu the big idea ataupun nama singkatannya TBI. Okay. TBI ialah komunikasi efektif membentuk perpaduan sejagat. Seterusnya kita pergi kepada fasa yang kedua iaitu task T. Okay. Task atau petugasannya adalah berdasarkan tajuk kemahiran komunikasi berkesan, kumpulan anda diminta membuat stars tentang aspek-aspek yang hendak dikenal pasti berdasarkan tugasan yang diberikan dan kandungan maklumat tersebut, target, what issue telah ditentukan. Setelah itu, masukkan maklumat stars yang diminta berdasarkan tapak bagi kumpulan masing-masing dari setting sehinggalah ke adventure hingga ke DSO sahaja iaitu bahagian observation. Okay, seterusnya kita pergi kepada adventure A. Okay. Daripada task tersebut, adventure-nya adalah meliputi destination iaitu kami telah memilih untuk mencari maklumat di laman YouTube berkaitan Legenda 5 Sekawan. Dan pada bahagian searching pula, yang pertama, murid tersebut kami telah dapati telah mencapai tahap memproses maklumat yang disampaikan dengan baik. Yang kedua, murid tidak memahami input yang ingin disampaikan oleh guru mereka. Dan ini tidak semua murid memahami input yang ingin disampaikan oleh guru mereka. Dan yang ketiga, mereka telah mencapai persefahaman antara guru antara satu sama lain sejak dari kecil. Okay, antara 5 sekawan tadilah. Dan seterusnya adalah observation, iaitu kata kunci yang unik daripada pemerhatian terhadap video yang dipilih. Yang pertama kami dapati adalah
Persahabatan itu bersifat harmoni dan kekal. Yang kedua, kasih sayang dan pengorbanan guru tiada tandingan. Yang ketiga, semangat setiakawan tidak mengenal rupa dan latar belakang. Yang keempat, setiap orang memiliki personaliti yang berbeza-beza. Yang keempat, usaha berterusan seorang guru dalam menasihati anak muridnya ke arah kebaikan. Yang keenam, guru merupakan sumber inspirasi kepada anak muridnya. Yang ketujuh, hadiah yang paling bermakna merupakan kawan yang sentiasa bersama ketika susah dan senang. Yang ke-8, guru menghasilkan generasi yang berwawasan dan bertauladan. Yang ke-9, keyakinan dan kepercayaan seorang guru terhadap anak muridnya bahawa mereka akan berubah. Yang ke-10, bersatu teguh, bercerai roboh. Yang ke-11, persahabatan memerlukan kerjasama dalam setiap perkara. Dan yang ke-12, sahabat sejati kekal bersama walaupun seluruh dunia menjauhi kita. Jadinya observation ni merupakan sumbangan idea daripada semua ahli grup. Okay, feedback yang kami telah dapati daripada pensyarah. Yang pertama, pada mulanya penetapan isu bagi fasa setting mestilah merujuk kepada isu yang dapat dilihat dengan jelas. Sebelum diberi feedback, kami telah menetapkan bahawa fasa setting, isu bagi fasa setting adalah kehidupan seharian di sekolah. Jadinya ianya kurang tepat. Dan kami telah menukar isu tersebut kepada cabaran seorang guru mengenali murid bermasalah di sekolah bagi menunjukkan bahawa isu itu benar-benar berlaku. Dan yang kedua, penetapan big idea bagi fasa setting mestilah sahaja berkaitan dengan isu yang dipilih. Jadinya sebagai contoh, big idea yang telah kami pilih adalah komunikasi efektif membentuk perpaduan sejagat. Dan yang ketiga, bagi bahagian searching pula, sebelumnya kami telah mengemukakan jawapan kepada persoalan yang telah kami berikan. Namun setelah diberi feedback oleh pensyarah, kami telah membuang ramalan jawapan kepada persoalan tersebut dan kami hanya menetapkan persoalan sahaja pada bahagian elaborate. Okay. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya iaitu Huda untuk meneruskan bagi fasa R iaitu fasa yang keempat, reflect. Baiklah, terima kasih rakan pembentang saya Rehanah. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan di fasa reflect. Okey, elemen yang terdapat dalam fasa reflect ialah isu iaitu cabaran seorang guru mengendali murid bermasalah di sekolah. Seterusnya describe yang mengandungi elemen seperti what, apa, who, siapa, when, bila, where, di mana. Okey. Kita tengok kepada what. Tingkah laku murid yang bermasalah seperti tidak menyiapkan kerja sekolah, mencuri, tidak mendengar arahan guru, ponteng sekolah dan sebagainya. Okey, who, siapa, seorang guru dan sekumpulan pelajar. When, bila, semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Where, di sekolah. Okey, seterusnya analyze. Why, itu kenapa, dan how, bagaimana. Okey, why? Kekurangan murid-murid didapati kurang menerima kasih sayang daripada keluarga. Dan how, bagaimana guru haruslah bersedia untuk bertindak sebagai ibu bapa kedua kepada murid. Jadi guru haruslah menasihati dan membimbing murid ke jalan yang benar. Okey, yang seterusnya evaluate, mengandungi plus minus ataupun kebaikan dan keburukan. Kebaikannya yang kami dapati ialah meningkatkan kemahiran berkomunikasi murid, merapatkan hubungan antara guru dan murid. Okey, keburukan yang kami dapati seperti mencemarkan nama sekolah dan menyebabkan pengajaran dan pembelajaran murid lain turut terganggu. Okey, akhir sekali transform ataupun perubahan. Apa yang kami dapati ialah pendekatan yang sesuai untuk menangani isu adalah dengan memastikan guru mengambil berat akan anak muridnya. Oleh itu, guru-guru haruslah bersedia untuk meluangkan masa membantu pelajar yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Seterusnya, pengalaman pembelajaran. Jadi ini merupakan gambar-gambar sebagai bukti kami telah melakukan aktiviti berkaitan dengan STARS iaitu Jelajah Al-Kahfi, dan di bawah ini merupakan contoh gambar-gambar tutorial kami iaitu pembinaan kelas 50 tahun akan datang.
Okey, seterusnya model pembelajaran. Okey, model pembelajaran yang kami pilih ialah model Learning Instructional Design, iaitu merupakan proses untuk merancang proses penyampaian materi dalam sebuah proses pembelajaran untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang mampu membuat pemahaman materi dan pengetahuan lebih menarik, efektif dan efisien. Okey, rakan pembelajaran kami yang dapati adalah daripada senior PISMP PAKK Jun 2018, guru-guru PBS fasa 1, 2 dan 3 dan rakan-rakan seperjuangan yang lain dari elektif Bahasa Arab. Jadi akhir sekali kita pergi kepada 6 C's of 21st Century Education. Konsep 6C dalam pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, pemikiran kritis atau critical thinking, membantu murid menyelesaikan suatu masalah dengan berkesan. Yang kedua, kolaborasi atau collaboration. Murid dapat berkolaborasi atau bekerjasama dalam satu kumpulan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, komunikasi atau communication, kemahiran komunikasi yang sangat penting dalam proses penyampaian maklumat atau perkongsian pendapat. Yang keempat, pemikiran kreatif atau creative thinking, membantu meningkatkan kreativiti murid dalam menghasilkan idea baru, luar biasa dan bernilai. Yang kelima, kenegaraan atau citizenship atau culture, memupuk semangat patriotisme dalam diri murid dan mempunyai identiti nasional. Yang akhir sekali, yang keenam, karakter atau character education or connectivity, iaitu watak yang merupakan satu corak tingkah laku, fikiran, perasaan dan prinsip kekuatan moral dan integriti yang dibina oleh murid. Jadi sekian itu sahaja pembentangan showcase Google Site daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana sudah menonton. Terima kasih di atas kumpulan pertama, di atas pembentangan yang sangat memberangsangkan itu tadi. Baiklah, bagi meneruskan showcase maya kita pada kali ini, kita akan menjemput kumpulan yang kedua iaitu kumpulan TOK selaku kumpulan yang terakhir untuk membentangkan hasil bahan pembelajaran digital. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis. Baiklah, untuk kumpulan saya akan membentangkan hasil tugasan yang telah kami lakukan yang berkaitan dengan literasi digital yang mana kumpulan kami dikehendaki untuk membuat sebuah Google Site, sebuah laman web yang berkaitan dengan tugasan yang kami buatlah. Jadi bersempena dengan tugasan ni, ahli kumpulan saya terdiri daripada ahli kumpulan 1 PISMP PI 1620 dan ini adalah wajah-wajah jejaka yang terdiri daripada 6 orang jejaka: Muhammad Azizi bin Dollah, Muhammad Faizul Najmi bin Kasmuri, Fahan Arif bin Jemat, Muhammad Iman Hakimi bin Nur Azhar, Muhammad Abdul Hakim bin Jumaat dan Ahmad Syakir bin Azhar. Dan di sini untuk tugasan bagi kumpulan kami berfokus kepada topik literasi digital dan tajuk besar untuk laman web kami ialah berkaitan dengan kupasan tentang video atau gamers. Jadi di sini boleh kamu semua boleh klik apa bahagian-bahagian laman-laman yang ada dalam laman web yang kami ini. Jadi kita pergi dahulu kepada pengenalan isu atau gamers. Baiklah. Di sini isu atau gamers ni ini adalah soalan tugasan yang telah diberikan oleh Encik Muhaimi selaku pensyarah yang bertugas dalam untuk subjek BMMB 3182 elektif ini. Jadi tugasannya berbunyi berdasarkan tajuk yang diberikan. Kumpulan anda diminta membuat STARS. STARS ni merujuk kepada akronim yang telah disediakan oleh Encik Muhaimi itu sendiri tentang aspek-aspek yang hendak dikenal pasti berdasarkan tugasan yang diberikan. Jadi kandungan maklumat tersebut, target what issue telah ditentukan. Selepas itu masukkan maklumat STARS yang diminta berdasarkan tapak bagi kumpulan masing-masing dari setting hinggalah adventure, iaitu STARS ini tadi hingga ke DISO sahaja iaitu bahagian observation. Tapi kami telah buat dengan lebih lanjut lah dan telah diupdate dari masa ke semasa. Dan ini adalah berkaitan dengan atuk gamers. Jadi saya akan mainkan video ni. Kiri. Kanan. Kanan. Masuk. Asyik dengan handphone awak ni lah. Tak habis-habis dengan internet tu.
Sebab macam-macam boleh buat. Lebih baik untuk kita tahu. Lama betul mandi bang. Awak nampak tak cermin mata saya? Kak Dahlia tu handphone ke cermin mata? LOL. LOL. Tolol kot. IMHO, in my honest opinion. Banyaklah pula nak kena ingat dan Kalau tolong saya ni dah dapat 3 jenis kod dah. Jap. Tengah farming ni. Sampailah. Ya bang? Salam. Tolong tu sikit. Pergilah depan. Atuk apa? Atuk legend. Legend atuk ke? Atuk lah. Oh yo. Jadi atuk lah yang selalu cover Amin tu. Atuk lah. Wah, macam mana atuk buat yang keluar api tu? Susah Amin nak buat dah. Lepas tu, macam mana atuk buat yang lari-lari tu? Pasal masa dekat padang tu, memang dia lari-lari. Mari atuk tunjukkan. Ini. Lupalah tu. Lama hari raya maaf saya nak ni tu. Legend maafkan. Selamat Hari Raya. Selamat hari raya, maaf lahir dan batin. Amin. Semua Boleh. Kali ini bagi atuk jaga 11,000. Atuk pun berusaha lebih untuk cucu atuk si Amin. Atuk dan Amin berpesan lebih berhati-hatilah ketika memandu balik kampung. Biar lambat, asal selamat. Okey. Jadi baiklah, itu sahaja untuk video ni. Jadi saya akan serahkan kepada rakan kumpulan saya untuk mengupas kembali berdasarkan stars yang telah Encik Muhammad sediakan ini. Okey, dipersilakan. Terima kasih saudara Azizi rakan saya atau pengenalan isu atau game tadi. Jadi kita dah tengok video, kita dah lihatlah apa itu stars. Tapi kita nak tahu setiap akronim star tu membawa makna pada apa. Jadi kita fokus pada bahagian S yang terlebih dahulu di hadapan itu, iaitu fase setting. Fase setting ini kalau kita nak dibedah karyakan, terdapat 4 fasa yang dikehendaki kita untuk memastikan kita dapat mengupas atau membedah karya apa yang disampaikan dalam video yang kita lihat sebentar tadi. Yang pertama, target. Lepas tu essential question, hasil pembelajaran dan kereta kejayaan. Keempat inilah yang akan membentuk fasa yang seterusnya yang akan dibentuk oleh rakan saya nanti. Jadi kita tengok dulu pada bahagian target, sasaran dia. Jadi perkara yang ingin ditekankan dalam sasaran ini adalah kepentingan mempelajari kemahiran literasi digital pada era globalisasi ini, yang mana konsep digital yang boleh diakses di hujung jari oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira umur. Jadi kalau kita tengok pada video ini, sekejap. Pada video ini kita tengok tidak kira tua, muda, lelaki atau perempuan, semuanya telah didedahkan dengan digital. Kita tengok atuk tu pun dah boleh bermain game. Di sini kita boleh tengok kepentingannya mempelajari kemahiran digital ini dalam era ini. Seterusnya essential question.
Jadi kita dah tengok video tu. Jadi mesti ada beberapa persoalan yang kita terbuku di dalam hati apakah video itu nak sampaikan. Yang pertama sekali, di manakah atuk itu mempelajari cara bermain permainan video di dalam telefon pintar. Takkan seterusnya menjadi, mesti ada pokok pangkalnya di mana atuk itu belajar main handphone. Yang kedua, apakah atuk bermain permainan video tersebut menyusul lapang, bosan dan melayani isterinya, kita tidak tahu. Kita kena tengok balik video tersebut dan kita kena bedah karya. Yang ketiga, adakah isteri atuk tersebut menyokong hobi atuk dalam bermain permainan video? Biasalah, kalau kita lelaki ni terlalu kusyuk bermain, mesti ada pasangan yang akan rasa cemburu. Kita tengok, kena tengok balik. Yang keempat dan yang terakhir, apakah penggunaan telefon pintar memberikan kesan buruk kepada atuk? Kita tengok, ada juga kesan buruk dan ada juga kesan baik. Terpulang pada diri kita sama ada kita mahu menilai yang baik ataupun yang buruk. Yang bawah sikit? Bawah sikit, okey. Hasil pembelajaran. Jadi berdasarkan mesej-mesej yang telah disampaikan dalam video tersebut, jadi kita nak hasil pembelajaran apa yang kita terapkan pada murid, macam mana murid dapat mengetahui kepentingan mempelajari kemahiran digital. Itu yang kita nak tekankan kepada murid dan apa yang kita nak murid-murid dapat. Lepas tu, apa syarat-syarat untuk mereka berjaya? Murid mengetahui cara-cara ataupun kepentingan mempelajari kemahiran digital pada era ini. Itu kita nak murid dapat dan berjaya mendapatkannya. Jadi saya rasa itu saja untuk file setting. Saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudara Iman. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada fasa adventure dalam pembentangan showcase pada kali ini, iaitu yang mana dalam fasa adventure ini kita akan dapat lihat pada bahagian yang pertama, iaitu destination. Okey. Dalam destination ini, perkara yang perlu kita ditekankan ialah antaranya kemahiran yang ingin kami tekan di sini ialah kemahiran literasi digital. Kemahiran ini adalah relevan dan sinonim dengan perubahan global berasaskan keperluan revolusi perindustrian 4.0 yang mencakupi wujudnya kemahiran penggunaan IT. Apakah perkaitan video ini dengan kemahiran literasi digital ini? Lihat dan faham video ini. Seperti yang kita telah lihat pada awal-awal pembentangan sebentar tadi, yang mana kemahiran literasi digital ini menghubungkan pelbagai peringkat lapisan umur tanpa mengira jantina, yang mana penguasaan digital perlu dikuasai sepenuhnya oleh generasi pada masa kini bagi menepani dengan cabaran industri 4.0 yang mengetengahkan penguasaan teknologi sepenuhnya dalam kehidupan seharian kita. Itu adalah antara perkaitan yang perlu ditekankan dalam penguasaan kemahiran literasi digital yang terkandung dalam video iklan tersebut. Okay, seterusnya kita tengok pada bahagian bawah sikit, pada bahagian searching ini. Okay. Pada bahagian searching kali ini, penekanan yang diberikan dalam mencari maklumat mengenai literasi digital ini adalah berpandukan kepada carian dan penerakan video yang dicari. Malah perkaitan ini perlulah selari dengan dunia teknologi digital masa kini yang menuju ke 5G telah diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat di Malaysia kini. Okay, perkara ini bermaksud penumpuan kepada penekanan literasi digital ini, kami telah membuat satu carian dan penerakan video berdasarkan laman web YouTube, yang mana pendekatan ini bertumpu kepada penguasaan penggunaan teknologi internet, iaitu teknologi digital masa kini yang mendapat liputan meluas dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Okey, seterusnya saya serahkan kepada saudara Adib untuk pembentangan yang bawah ini. Seterusnya kita dapat lihat antara langkah yang diambil kira dalam penghasilan searching ini termasuklah yang pertama ialah kami telah mencari maklumat serta pautan pada laman web Google yang berkaitan. Yang pertama ialah video yang terdapat pada YouTube. Yang kedua ialah ciri-ciri permainan video yang dimainkan tersebut. Dan yang ketiga ialah
kepentingan literasi digital yang diserapkan dalam video tersebut. Okey, seterusnya bahagian observation yang telah kami nilai pada video tersebut ialah yang pertama ialah keseronokan seorang atuk bermain permainan video seiring dengan dunia literasi digital pada masa kini. Okay, pada video tadi kita dapat lihat atuk tersebut sehingga kan dalam bilik air pun dia masih bermain dengan permainan video tersebut sampai dia agak lupa dengan dunia realitinya. Okay, yang kedua ialah sikap prihatin si atuk terhadap hobi si cucu. Yang ketiga ialah penjalinan ikatan silaturahim antara cucu dan atuk. Jadi kita dapat lihat dengan bermain permainan video ni, atuk dan cucu tersebut telah menjadi akrab di mana mereka sering bermain permainan video tersebut bersama-sama. Okay, seterusnya bagi bahagian feedback ni, yang pertama datuk ni bijak mencari jalan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan melalui bermain permainan video. Okey, yang kedua ialah sikap mengikuti peredaran semasa dalam perkembangan teknologi masa kini amat mendorong perkongsian minat dan hobi yang sama melalui permainan video antara datuk dan cucunya. Okey, saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Okey, baiklah, sekarang kita tengok kepada fasa refleksi, di mana refleksi berdasarkan video yang mengenai dengan literasi digital. Baiklah, berdasarkan perkara yang kita tengok tadi, isu mengenai video ni adalah atuk gamers. Describe iaitu bagaimana kami menghuraikan situasi ini. Kami menggunakan what, who, when dan juga where. Di mana what, apa yang dinyatakan, di mana tujuan datuk ni adalah bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim dengan siapa, bersama antara datuk dan juga ahli keluarganya iaitu cucunya. Bila semasa raya, mengapa semasa raya? Kan video tu mengenai video raya. Jadi pada waktu raya saja mereka dapat berjumpa dan meluangkan masa bersama, di mana di kampung. Dan seterusnya kita pergi kepada analyze, iaitu analisis mengenai video tu. Why? Mengapa? Kenapa ianya berlaku, di mana cucunya lebih banyak meluangkan masa dengan telefon pintar. Jadi dia tak ada masa untuk melayan orang sekeliling. Macam kita tengok contoh tadi, video tadi kan, cucu dia datang, dia salam, lepas tu dia pergi je terus salam dengan tata tertib je lah. Jadi how, iaitu bagaimana, di mana datuk belajar untuk suka perkara yang disukai oleh cucunya. Macam kita tengok tadi, datuk ni dia belajar untuk bermain permainan video, lepas tu dia main sama-sama dengan cucu dia untuk yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara kedua-dua belah pihak. Selanjutnya evaluate, di mana kami melihat daripada plus dan minus mengenai info yang dinyatakan. Daripada segi kelebihan, di mana datuk dapat mengeratkan hubungan bersama ahli keluarga melalui teknologi. Macam yang kita tengok tadi pada video, hujung video tu ada dinyatakan bahawa menjadikan teknologi untuk hubungan yang lebih erat. Jadi internet ni tiada batasan. Jadi macam-macam benda yang kita boleh buat bergantung kepada kita sendiri bagaimana untuk menggunakannya ke arah kebaikan. Daripada segi minusnya pula, kekurangan, di mana bila kita guna internet ni lebih banyak menghabiskan masa pada telefon pintar berbanding dengan aktiviti luar. Jadi di situ daripada segi aktiviti fizikal, iaitu badan sendiri kurang sihat lah kalau kita menghabiskan masa pada telefon pintar tu. Jadi transform, iaitu penambahbaikan daripada ataupun perkara yang boleh dilakukan jika banyak meluangkan masa dengan telefon pintar ni. Kita boleh diversekan balik, iaitu menebalikkan dia dengan membuat aktiviti fizikal di kampung. Datuknya mengajak untuk berbual bersama dan menegaskan kepada bapa cucu tu untuk tidak membiarkan anak bermain telefon pintar dengan tempoh yang lama. Itu sahaja daripada fasa refleksi dan akan disambung oleh rakan yang lain. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada maklumat yang
terakhir. Okey, maklumat ni ianya adalah selingan semata-mata. Ianya tidak ada, ia memang ada kaitan dengan literasi digital yang kami hasilkan. Tapi nantilah kita tengok apa kaitan yang kami dapat kaitkanlah dalam maklumat tambahan ni. Okey. Untuk maklumat tambahan ni dapat lihat kami letakkan tutorial yang Encik Maimi bagi, iaitu tutorial minggu yang kedua, iaitu untuk membuat lakaran reka bentuk kelas abad ke-50. Jadi lakaran ni telah kami hasilkan di dalam kumpulan. Jadi kami telah mereka bentuk kelas yang berunsurkan abad ke-50 lah. Makin canggih lah, semakin meningkat tahun, semakin canggih lah kiranya. Okey, jadi untuk kaitan maklumat tambahan ni dengan literasi digital tersebut adalah yang dapat kita lihat paling jelas lah. Literasi digital adalah salah satu kemajuan yang telah dikecapi oleh negara kita dan negara luar. Jadi kaitannya dengan maklumat tambahan ni, kita dapat lihat lakaran bentuk kemajuan kelas pada abad ke-50. Jadi kaitan antara literasi digital dengan maklumat tambahan ni adalah dari segi kemajuan sesuatu bidang tersebut. Okey. Jadi itu sajalah untuk maklumat tambahan yang kami letakkan dalam showcase ni. Okay. Untuk penutup, jadi begitulah hasil yang telah kami buat untuk showcase ini, iaitu showcase mantap meletup ni. Jadi untuk literasi digital ni, ianya ada pro and kontra. Jadi seorang tu perlulah melihat dari segi positif dan mengambil perkara positif tersebut untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Di mana perkara yang negatif tu kita boleh tambah baik untuk masa hadapan. Jadi sekian saja untuk showcase kami. Terima kasih. Seterusnya, kita menjemput saudara Farhan Arif bin Jemat selaku wakil bagi kelas PI 1620 bagi membentangkan sedikit sebanyak mengenai buku inovasi yang telah dihasilkan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Farhan Arif bin Jemat daripada kelas PI 1620 selaku ketua editor bagi buku Gerbang Inovasi Digital kelas kami. Pada hari ini saya akan membentangkan apa yang terdapat di dalam buku Gerbang Inovasi Digital kami. Okey, terlebih dahulu saya akan tunjukkan QR code. QR code ni adalah disediakan untuk cara mudahlah untuk mengakses buku kami, sebab kami telah bukukannya di dalam website iaitu AnyFlip. Jadi kamu boleh scan dan terus masuk ke dalam website tersebut lah. Okey, itu untuk yang pertama. Okey, yang kedua adalah saya akan tunjukkan buku yang telah kami hasilkan. Okey, berikut adalah buku Gerbang Inovasi Digital yang kelas kami telah hasilkan. Jadi saya akan tunjukkan satu persatulah apa yang terdapat di dalam buku ni. Okey, yang pertama ada ni muka depan tadi, ke depan bagi buku ni. Kemudian ia ada macam kata-kata hikmah lah, pantun. Ianya adalah pantun. Kemudian seterusnya ini adalah kata-kata daripada pengerusi bagi buku Gerbang Inovasi Digital ni.
iaitu saudari Hamizah Suraya binti Abu Hurairah, dan kemudian kata-kata saya sendiri iaitu selaku ketua editor bagi buku Gerbang Inovasi Digital. Okey, apa yang terkandung di dalam buku ini, kami telah kumpulkan kerja-kerja khusus yang kami buat tempoh hari mengenai inovasi yang telah kami cipta lah. Jadi setiap pelajar dari kelas PI1 ni akan mengumpulkan hasil kerja khusus mereka, kemudian kami bukukanlah semua hasil kerja khusus tersebut. Yang pertama, hasil kerja khusus saudari Hamizah Suraya, iaitu pengerusi kita. Kemudian yang kedua ada ni saudari Putri Arisa. Kemudian siapa lagi? Kemudian saudari Raihanah dan seterusnya lah, pelajar-pelajar ataupun rakan-rakan yang dari PI1. Okey, sekian saja untuk pembentangan bagi sebab buku kami ni memang khas dibukukan untuk menempatkan kerja-kerja khusus lah. Yang lain tu, isi kandungan yang lain memang tak adalah dalam buku ni, sebab buku ni memang khas untuk menempatkan kerja-kerja khusus kami yang berkaitan dengan inovasi tersebut. Jadi dianya terdiri daripada inilah, pelajar perempuan dan juga pelajar lelaki lah. Jadi itu saja untuk apa yang terdapat di dalam buku yang telah kami hasilkan ini, iaitu buku Gerbang Inovasi Digital. Sekian, terima kasih. Dengan berakhirnya pembentangan showcase bahan pembelajaran digital itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Setinggi ucapan terima kasih kepada para hadirin kerana sudi menonton showcase kami pada kali ini. Sebelum mengakhiri majlis, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.